Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bertemu lagi pada malam ini. Kita menyambung dalam perbahasan kitab kita Ad-Du'a. Itu kitab Ad-Du'a, pemahamannya, mafhumuhu wa ahkamuhu, dan hukum hakamnya, wa akhta'un taqa'u fihi, dan kesalahan-kesalahan yang berlaku ataupun terjadi ataupun yang dilakukan oleh orang yang Allah oleh orang yang melaksanakan ataupun yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung dalam poin yang ke-14. Antara kesalahan orang yang melakukan doa ataupun orang yang berdoa ialah tarkul adab fi doa. Tarkul adab fi doa iaitu meninggalkan adab ataupun tidak melakukan adab di dalam berdoa. Wadhalika bi an yad'u bima la yaliq wa bima yunafi al-adab ma'a Allah azza wa jalla. Dalam bab tarkul adab fi doa, meninggalkan adab dalam bab doa ni, maksudnya kita tidak mengambil berat tentang adab-adab dalam berdoa. Ataupun bi an yad'u bima la yaliq, ataupun di antara tidak beradab dalam bab doa ni adalah kita berdoa bima la yaliq, dengan benda yang tak sepatutnya. Kita berdoa dengan benda yang tidak sepatutnya. Wa bima yunafil adab, dan termasuk di dalam perkara ini benda ataupun perkara yang menafikan adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka'ayaqul, seumpama dia menyatakan dalam doanya, Allahumma ya khaliqal hayyat, wahai Tuhan yang menciptakan ular. Allahumma ya khaliqal hayyat, wahai Tuhan yang menciptakan ular. Wal aqarib, dan yang menciptakan kalajengking. Wal hamir, dan yang menciptakan hamir, keldai. Wa nahwi dhalika, dan yang seumpama dengannya. Qala al-Khattabi rahimahullah, berkata al-Imam al-Khattabi rahimahullah, wa la yuhsinu an yuqal, dan tak sepatutnya, tak bagus untuk seorang itu menyatakan ya Rabbal Kilab, wahai Tuhan anjing. Ya Rabbal Kilab, maksud ya Rabb, wahai Tuhan yang menciptakan anjing. Wa ya Rabbal Qiradatu wal Khanazir, wahai Tuhan yang menciptakan monyet-monyet dan khinzir. Wa nahwiha, atau seumpamanya, min sifalil hayawanat,
itu dengan menyebutkan haiwan-haiwan yang tak sepatutnya. Bahkan haiwan-haiwan yang dinyatakan itu disebut min saflil hayawan, maksudnya haiwan yang jenis, ialah jenis yang Allah haramkan, haiwan yang berada paling rendah sekali dan sebagainya. Wal hasyaratil ardi wa in kanat jami'il mukawwanat ilaihi min jihatil khalq laha. Walaupun Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan binatang-binatang tersebut, walaupun Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua al-mukawwanat, semua, maksudnya dalam dunia ni semua Allah cipta. Tapi apabila seorang itu berdoa, dia menggunakan ciptaan-ciptaan yang seumpama ini, maka ini menunjukkan tidak beradab dalam berdoa, bahkan tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal qudratu 'alayha shamilatu li jami'i asnafiha. ولهذا الفلائق بالعبد حال دعائه لربه أن يتأدب غاية ما يمكنه. Maka sepatutnya seorang hamba yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hendaklah meraihkan dengan penuh sekali adabnya ataupun dengan beradab dengan adab yang tinggi. Wa an yatajannaba kulla ma yunafi kamalil adab, dan menjauhkan diri daripada sesuatu perkataan ataupun lafaz yang menunjukkan ataupun menafikan kesempurnaan adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika anna maqamahu baina yaday rabbahu maqam adh-dhalla wal khudu' fala yaliqu bihi illa kamalul adab. Kerana keadaan ataupun orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ni, hala keadaan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ialah maqam dhullah wal khudu'. Iaitu orang yang berdoa ke Allah ni, dia punya maqam tu maqam penghinaan di hadapan Allah. Maksudnya kita ini merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wal khudu', tunduk kepada Allah, wal khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tak sepatutnya bila kita berdoa, kita menyebut lafaz ataupun menisbahkan makhluk yang tak sepatutnya, yang tidak menunjukkan kemuliaan adab atau tidak menunjukkan ketinggian adab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu adalah contoh-contohnya. Walaupun mungkin tak terbayanglah kepada kita untuk perkataan ataupun menyebut seumpama ini, tapi kenapa disebutkan oleh para ulama tentang benda ini? Kerana ada saja berlaku orang yang demikian. Ada saja berlaku orang yang mungkin lawyer buruk ke, ataupun mungkin akalnya tu tak berapa nak sempurna ke, maka dia rasa bahawasanya dengan dia menyebut perkataan itu, maka dia berdoa, apa masalahnya? Saya berdoa dan saya menyatakan, wahai Tuhan yang menciptakan monyet, apa masalahnya? Sebab monyet itu diciptakan Allah. Wahai Tuhan yang menciptakan babi, wahai Tuhan yang menciptakan monyet, wahai Tuhan yang menciptakan ular dan kalajengking. Itu semua tidak menunjukkan tinggi adab ataupun tidak menunjukkan kemuliaan adab seseorang yang keadaannya di hadapan Allah Ta'ala khudu', tunduk, khusyuk, dan maqam zullah. Itu maqam hamba itu begitu hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, yang seumpama dengannya lah. Maksudnya yang seumpama dengannya, apa-apa perkataan yang tak sepatutnya kita ucapkan dalam kita berdoa kepada Allah, maka tak sepatutnya untuk kita menyebutkannya. Secara umumnya mungkin juga termasuk dalam bab-bab yang lalu lah, apa-apa saja termasuk dalam bab yang tidak beradab ni, kadang-kadang termasuk dalam bab yang kita sebut, kita doa, ya Allah kau hancurkan fulan, ya Allah kau, macam kita sebutlah sebelum ni, dengan mendoakan kecelakaan lah. Wahai Tuhan, kau bagilah hamba fulan bin fulan ini berzina. Wahai Tuhan, kau, itu semua adalah tidak beradab dan menunjukkan perbuatan yang tidak beradab di dalam bab berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin juga berikutnya,
Adab mungkin juga kita lihat, adab dalam berdoa adalah adab dari sudut mungkin keadaan kita sendiri. Yang tadi dari sudut lafaz dan sebagainya. Ada adab yang lain seumpama kita memulakan doa dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau sekiranya kita doa dan kita mengesampingkan ataupun tidak mengambil berat tentang ucapan-ucapan adab ini, maka itu akan menyebabkan doa kita cacat dan menyebabkan doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga dekat adab dalam berdoa itu dari sudut mungkin dia berdoa dia tak pakai baju mungkin. Bukanlah masalah pun bagi contoh lelaki yang tak pakai baju, tapi itu tidak beradab. Dalam berdoa kita mohon ke Allah, melengging pakaikan pelekat aja, kemudian tak berbaju, kemudian kita berdoa ke Allah Azza wa Jalla. Itu tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan makhluk pun kita duk pakai baju, dengan makhluk pun kita berwangi-wangi, maka apatah lagi apabila kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam solat sekalipun, sebahagian orang mungkin tak tahu dan sebahagian orang mungkin tidak sedar ataupun tidak pernah dengar bahawasanya kita tidak boleh solat tanpa memakai baju. Ataupun solat tidak meletakkan sesuatu kain di atas bahunya, kedua bahunya. Kerana hadis Al-Bukhari menyebutkan jangan kamu solat ataupun jangan salah seorang kamu solat laisa ala atiqihi syai' tanpa menutup kedua-dua bahunya. Maksudnya macam orang kita sebahagiannya mungkin dia belajar aurat lelaki itu adalah antara pusat dan lutut, maka dia pun solat pakai kain pelekat saja, baju tak pakai. Dari sudut hukum fiqahnya, solatnya sah kerana telah pun menutup aurat. Tapi oleh kerana ada hadis yang menyatakan demikian, maka orang yang solat tak berbaju itu tidak beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita beradab ataupun kita meraihkan ketinggian adab di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan di dalam masalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-15, الدعاء على وجه التجربة والاختبار لله عز وجل كأن يقول سأجرب وأدعو لأرى أيستجاب لي أم لا. Yang ke-15 antara kesalahan dalam berdoa adalah dia berdoa dalam bentuk nak test, kata orang lah, at-tajribah wal-ikhtibaru lillah. Maksudnya nak tengok, nak test Allah Azza wa Jalla. Seumpama dia pun menyatakan ka'an yaqul sa'ujarribu wa ad'u. Hari ni aku nak test lah, aku nak try, aku doa sekian-sekian, kita nak tengok Allah nak bagi ke tak. Ini satu hal juga. La ara ayustajaba li am la. Aku nak try, nak cuba doa dengan sekian-sekian, kita nak tengok Allah nak bagi ke tak doa yang aku nak minta ni. Ini langsung juga dalam bab yang tadi, tak beradab. Ini antara juga tidak beradab, iaitu doa untuk tujuan al-ikhtibar lillah. Untuk tujuan, kata orang lah, senang bahasa mudahnya, nak test Allah. Siapa engkau nak test Allah? Dan siapa kita nak test Allah Azza wa Jalla? Maka ini adalah sangat-sangat tidak beradab dan ini sangat-sangat melakukan kesalahan di dalam berdoa. Sebab tu bila kita doa kepada Allah begitu khusyuk dan tawaduk, tunduk kepada Allah, penuh pengharapan, penuh ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan Allah Taala menerima doa kita. Maka orang yang seumpama ini, sa'ujarribu wa ad'u la ara ayustajabu li am la, aku akan cuba berdoa ni, aku nak tengok Allah nak bagi ke tak bagi ke. Ini adalah angkuh takabur yang tak sepatutnya ada pada seorang hamba yang hina, yang tak sepatutnya ada pada seorang hamba yang kedudukannya begitu hina di hadapan Allah Ta'ala untuk buat demikian. Berikutnya 16, an yakuna gharadu ad-da'i fasidan كأن يسأل الله أن يرزقه مالا ليتكثر به ويفتخر على الناس أو ليستعين به على المعاصي أو أن يسأل الله ملكا أو سلطانا ليحارب من خلاله أولياء الله ويتسلط عليهم.
iaitu an yakuna gharadud da'i, iaitu tujuan orang yang berdoa itu tujuannya fasidan, tujuannya rosak, tujuannya tak sepatutnya. Juga ini secara umum masuk dalam adab jugalah. Ka'an yas'alallah, seolah-olah ada seumpama dia berdoa kepada Allah untuk Allah Ta'ala bagi dia rezeki, supaya rezekinya jadi banyak, supaya dia boleh menunjuk-nunjuk di hadapan orang, supaya dia boleh berbangga-bangga di hadapan orang. Dia mohon ke Allah supaya Allah Ta'ala bagi dia kesihatan badan, supaya dia boleh buat maksiat lagi. Dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk jadi pemimpin ataupun malakan atau sultanan, maksudnya ada kekuasaan, ada jawatan, semua digunakan untuk memerangi awliya illah, memerangi wali-wali Allah, ataupun untuk apa-apa tujuan yang fasid, apa-apa tujuan yang rosak. Maka ini juga kesalahan dan tidak beradab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, Tuhanku, Engkau berikanlah aku harta yang banyak, supaya dengan harta yang banyak ini akan ku penuhkan rumah-rumahku dengan emas, ataupun supaya harta ku jadi banyak lah. So ini apa faedahnya? Tak ada faedah dia berdoa demikian. Dan ini gharatnya adalah gharatnya fasid, tak ada tujuan. Dia doa supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sihatkan tubuh badan dia. Dalam masa yang sama dia terbayang bila dia sihat, dia mau joli, mau pergi buang masa, mau pergi buat maksiat, mungkin clubbing dan sebagainya. Maka dia minta supaya Allah Ta'ala sihatkan dia. Mungkin Allah Ta'ala, mungkin dia sakit masuk hospital, maka dia pun, ya Allah bagilah aku sihat supaya aku boleh pergi lagi buat berjoli ataupun berhuha-huha kan. Maka ini semua gharat yang rosak, gharat yang fasid. Minta supaya diminta ke Allah supaya, ya Allah, menangkanlah aku dalam pilihan raya, menangkanlah aku jadi calon pilihan raya, dengan harapan aku boleh dapat banyak duit. So aku boleh dengan niat sombong supaya nak menunjuk ke orang dan sebagainya, nak bagi tahu aku ni dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. So ini semua adalah kesalahan dan sangat tidak beradab kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ataupun yang paling teruk sekali, dia minta supaya diberikan kekuasaan dan sebagainya untuk memerangi wali Allah, untuk memerangi orang-orang saleh, untuk merampas sesuatu yang bukan dari haknya. So ini mungkin dia nak menang pilihan raya ataupun dia nak kuasa. Dengan demikian dia boleh curi tanah, dengan demikian dia boleh ambil harta orang ramai, dengan demikian dia boleh beli dengan duit yang dia ada, dia beli apa yang dia mahu. Dia boleh beli perempuan, dia boleh beli macam-macam gharat dunia. Maka ini semua adalah tak sepatutnya, bahkan fasid, jahat. أَيَّتَعَمَّدَ الْعَبْدُ عَلَى غَيْرِهِ فِي الدُّعَاءِ فَتَجِدُ مِنَ النَّاسِ مَنْ لَا يَدْعُو اللَّهَ بِنَفْسِهِ. Yang ke-17 أَيَّتَعَمَّدَ الْعَبْدُ عَلَى غَيْرِهِ فِي الدُّعَاءِ. Antara kesalahan di dalam bab doa ini adalah bergantung seorang itu kepada orang lain dalam doa. أَيَّتَعَمَّدَ الْعَبْدُ, seorang yang bergantung ala ghairihi, bergantung atas orang lain, fit doa, dalam bab doa. Dia malas doa, dia gantung ke orang lain. Orang lain yang doa, maka dia duk amin, kau doalah. Yang dia tak nak berdoa, dia hanya bergantung kepada orang lain. Boleh tak engkau tolong doakan? Bolehkah engkau tolong doakan dan sebagainya. Fatajidu minan nas, maka akan dapati sebahagian daripada manusia ni, man la yad'ullah, mereka ni sendiri tidak berdoa kepada Allah Ta'ala sendiri. Mereka itu sendiri tidak mahu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bihujjatin annahu muznibun, kerana hujahnya dia banyak dosa, dia ahli maksiat, dia banyak dosa, maka dia bergantung doa kepada orang lain. Fatajiduhu daiman yatlubu minal ulama, maka asyik-asyik dia pergi cari ustaz, asyik-asyik dia pergi cari orang alim, dia cari ulama untuk tolong doakan kat dia, atau wal ibad, cari orang lain untuk doakan dia, wasalihin an yad'u lahu,
Cari orang saleh untuk doakan untuk dia. Wa talaba al-insanu ad-du'a min ghairihi wa in kana jaizan fil asli fihi iddati mahaziri minha. Walaupun seseorang yang memohon doa atau minta orang lain tolong doakan kepadanya, walaupun pada asalnya itu harus, pada asalnya harus untuk kita minta orang lain tolong doakan kita, tetapi adanya negatifnya, ada poin-poin yang negatif ataupun ada sudut negatif daripada perbuatan duk bergantung kepada orang lain. Pertama, orang yang buat demikian, yang bergantung doanya hanya kepada orang lain, dia sendiri tidak mau berdoa kerana dengan hujah dia itu berdosa. Kerana dengan hujah dia itu banyak dosa, jauh dengan Allah, mungkin doanya tidak mustajab, maka dia pun pergilah jumpa ustaz-ustaz dan orang-orang salih yang lain. Boleh tak tolong doakan? Boleh tak tolong doakan? Boleh tak tolong doakan? Jadi apa orang kata perkara yang tak elok daripada perbuatan ini, anna fihi dawa masalah, iaitu pertama meminta-minta, masuk dalam bab meminta-minta. Yang kedua, anna zalika mud'atu li tarki du'a, yang demikian itu akan menyebabkan seseorang itu tidak berdoa ataupun meninggalkan doa, wali'timadu 'ala al-akharin, dan hanya bergantung kepada orang lain. Anna al-asla an yad'u al-insan li nafsihi, sedangkan pada asalnya seseorang itu berdoa sendiri, itu asal. Seseorang berdoa sendiri. Tapi apabila dia hanya bergantung kepada orang lain untuk mendoakan dirinya, maka menyebabkan dia sendiri tidak mahu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya bergantung kepada orang lain. Kalau dalam satu majlis selalunya dimulai dengan doa dan kita aminkan saja. Okey. Secara umumnya kalau orang lain doa, boleh tak kita aminkan? Ya, boleh, tak ada masalah. Berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila sahabat sebut satu benda yang bagus ataupun doa, maka diaminkan oleh para sahabat yang lain. Seumpama mungkin kita tengah bersembang-sembang dengan kawan-kawan. Kita bersembang dengan kawan-kawan, kemudian kawan kita pun menyebutkan, mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita. Maka aminkanlah. Maka orang-orang yang ada dekat situ, amin. Mengaminkan doa orang yang mendoakan itu harus, tak ada masalah. Itu tidak menjadi masalah. Masalah yang kita nyatakan ini adalah bergantung hanya semata-mata kepada orang untuk mendoakan kita, sehingga kita tidak pandai berdoa, sehingga kita tidak mahu berdoa, sehingga kita ditipu oleh syaitan. Maka mungkin syaitan pun memainkan kepada kita, membisikkan kepada kita, engkau tu banyak dosa, tak payahlah doa. Engkau tu banyak dosa, maksiat banyak buat, maka doa engkau tidak mustajab. Pergilah kepada ustaz tu, minta ustaz tu doakan, Maka dia pun pergi kepada ustaz ataupun orang lain, imam masjid doakan dia, menyebabkan dia langsung tak pandai berdoa. Sehingga tidakkah pernah kita selalu kawan-kawan kita ataupun orang-orang yang bila kita kata doalah, apa dia kata kat kita? Dia kata apa? Aku nak doa apa? Aku tak pandai doa lah, aku tak kerti nak doa. Pelik sungguh. Apa maksud aku tak kerti berdoa? Kalau dia tak ada makan, kalau dia tak ada duit, pandai pula dia meminta ke orang lain. Boleh tak aku boleh tak minta sikit makan? Boleh tak tolong? Boleh. Minta ke orang lain pandai. Tapi kenapa minta ke Allah tidak pandai? Masalah kita berikutnya, yang ditanamkan dalam pemikiran kita ini, kadang-kadang doanya itu mesti dalam bahasa Arab kan? Kita ini tak pandai bahasa Arab. Kita tak tahu pun bahasa Arab. Maka bila yang terbayang dalam otak pemikiran kita ni, bahawasanya doa bahasa Arab itulah yang imam duk baca tu.
Rabbana atina fid dunya hasanah, kan? Maka menyebabkan dia pun kata dia tak pandai berdoa. Maksud dia tak pandai berdoa tu mungkin dia menyangka bahawa doa itu mesti alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ramai-ramai tu. Maka itu salah faham. Doa adalah permintaan. Apa saja yang kita perlukan dalam kehidupan dunia ini, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kena belajar macam mana adabnya. Kena belajar mulakan dengan memuji Allah, mulakan dengan berikutnya salawat kepada Rasulullah, berikutnya mintalah apa yang kita kehendaki, apa yang kita nak. Nabi sallallahu alaihi wasallam kan mengajarkan kepada sahabat doa. Nabi sebut dalam solat umpamanya, tempat seorang hamba dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah ketika mana dia bersujud kepada Allah. Fa'aksiru fiha du'a, banyakkanlah minta ke Allah. Kita terjemah perkataan doa tu minta. Sebab nanti dia kata, "Panah dah aku tak erti nak doa pula." Banyakkan minta ke Allah, banyakkan minta ke Allah. Itulah doa. Kemudian Nabi SAW menyebutkan setelah kita membaca tahiyat akhir tu, innaka hamidum majid, minta lindung daripada 4. Lepas tu mintalah apa sahaja yang dia nak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu yang mesti kita ajar diri kita ni, kena pandai doa. Jangan hanya mensuastakan sahaja bab doa ni. Masyarakat kita, minta maaf cakaplah, macam kita sebut tadilah, macam soalan tadi. Dah jadi trend dalam masyarakat kita, majlis mesti nak mau doa. Majlis mesti start dengan doa. Maka ini adalah dah jadi adat dalam masyarakat kita, yang sehingga kadang-kadang menyebabkan kalau ada majlis yang tak ada orang nak doa, dia rasa macam ralat sangat lah. Dia rasa macam majlis dia tu tak diberkati. Dia rasa majlis dia tu macam sia-sia je. Sedangkan itu tidak disuruh oleh agama. Agama tidak menyuruh panggil satu orang untuk doa untuk pembukaan majlis. Majlis apa ke? Orang kita kadang-kadang dia start pula majlisnya dengan Al-Fatihah. Tu satu yang berikutnya pula. Dia kalau meeting ke apa, marilah sama-sama kita memulakan meeting kita atau majlis kita dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Itu juga mana datangnya. Walaupun ramai orang yang membuatnya, walaupun orang ustaz yang membuatnya, walaupun banyak majlis-majlis semua macam tu lah kita kat Malaysia. Maka bila ada majlis ni, marilah sama-sama kita memulakan majlis kita dengan Al-Fatihah, dengan Ummul Kitab. Itu tak disuruh oleh agama. Berikutnya kita jemput kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Khairi Anwar untuk membaca doa. Tak semestinya. Sehingga majlis-majlis tahlil, majlis-majlis yasin yang dibuat oleh masyarakat kita, tiba-tiba ustaz tak datang. Panggil imam masjid baca tahlil, panggil imam masjid baik-baik berdoa selamat, tiba-tiba imam sakit perut. Bila imam sakit perut, boleh baca doa sendiri? Tak boleh. Sebab apa? Sebab dah semua nak diswastakan, semua nak disap-sap kepada orang lain. Sehingga anak-anak tidak pandai berdoa kepada arwah, ruh mak bapak dia. Anak-anak tidak pandai mendoakan kedua ibu bapanya yang telah meninggal. Anak-anak tidak pandai berdoa kepada tok nenek moyang dia yang telah pun meninggal. Kalau sekiranya tidak ada majlis tahlil, majlis doa selamat, majlis kenduri arwah, maka dia pun tak pandai nak berdoa untuk mak ayah dia. Maka adakah kita nak menjadi anak seumpama itu? Kita dok kata doalah kat mak ayah, doakanlah mak ayah. Kita pun buatlah majlis tahlil. Sehingga ada orang mati, majlis tahlilnya itu tak dibuat, dituduhnya macam-macam, tak sayang mak bapak, tak sayang orang yang meninggal. Dia ingat yang meninggal ni macam kucing dia kot, tanam begitu saja belakang rumah. Tak sayang langsung mak bapak dia. Kemudian habislah majlis tahlil dibuat. Oleh kerana sayangnya kepada mak bapak dia tu yang meninggal tu, orang mati kita ni sayang lah sangat.
Maka dia pun buatlah majlis kenduri arwah dia malam pertama, malam kedua, malam ketiga dan malam sampai malam pecah perut dia tak kira lah nak pecah perut ke pecah ke benda ke. Maka setelah daripada itu dia pun dah lah tak berdoa kat mak bapak dia. Dia pun dah terlupa dah mak bapak dia, tak nak dia doanya mak bapak dia oleh kerana dah tak ada, cukup dah majlis tahlil dah dibuat 100 hari dah, habislah majlis dia tu. Maka ini cacat dalam masyarakat kita. Kenapa jadi begini? Kenapa orang ramai tak pandai berdoa? Kerana jadinya majlis macam ni lah. Kerana telah terlampau seronok ataupun mungkin leka dengan disabkan majlis dibaca doa untuk mak ayah. Mak ayah kita yang mati. Kemudian kita panggil orang lain tolong doa mak ayah kita yang kita tak berdoa pun. Dia pun buat majlis kenduri arwah. Dia buat majlis kenduri arwah untuk arwah mak bapak dia lah. Kemudian dalam majlis kenduri dia panggil orang masjid, imam masjid untuk baca tahlil, baca kenduri arwah, baca doa dan sebagainya. Tuan rumah buat apa? Tuan rumah duk sibuk lah, ambil hidangan lah, duduk dapur bersembang. Kemudian masak kat dapur lah, ke benda lah, bombang-bombang. Dia sabkan doa tu kat orang lain tolong doa kat mak bapak dia, yang dia tak doa kat mak bapak dia. Fikir kan? Sebahagian lagi teruk, dia panggil orang masjid baca doa untuk tahlil dia tu. Dia duduk bawang-bawang, yang orang masjid duduk dalam rumah. Duduk di depan hidangan, depan makanan, kenduri tahlil, bacalah doa bawang-bawang. Yang anaknya tu duduk luar sementara nak habis majlis tahlil tu sembang, isap okok kat luar. Isap okok, anak dia isap okok. Sebab telah diswastakan doa tu kepada imam. Yang imam yang orang masjid pun doa lah untuk si mati. Hang doa untuk mak bapak orang. Hak yang anak dia tu sendiri tak mau doa untuk mak bapak dia sendiri. Apa faedahnya? Habis kenduri arwah dan sebagainya. Anak-anak tak pandai doa. Anak-anak tak mau doa kat mak ayah telah meninggal dunia. Adakah ini sayang mak ayah? Adakah ini yang nak diharapkan orang yang mati itu meninggal melainkan semua amalannya terputus melainkan 3? Al-waladun salih yad'u lahu, anak salih yang mendoakannya. Anak dia, anak salih yang mendoakan kedua mak bapaknya. Dia tak kata orang lain yang tolong doakan untuk mak ayah dia. Orang lain datang nak makan je. Orang lain datang baca kenduri arwah sebab orang panggil. Sebab itu aku imam masjid. Dah kerja aku. Saat lagi aku tak baca, aku tak datang pula. Orang nak kata apa? Saat lagi kalau aku tak datang pula majlis kenduri arwah ni, aku tak jadi imam dah kat masjid ni. Itu satu hal pula lah. Imam pun nak ada pengaruh juga. Kalau aku tak datang majlis tahlil, saat lagi orang tak lantik aku jadi imam. Saat lagi bila ada pemilihan masjid yang surau, orang tak nak lantik aku sebab aku tak pandai baca. Semua habis rosak, habis bercempera masyarakat kita. Semuanya disebabkan swasta doa ni. Maka ini kesalahan yang besar. Dan kesalahan ini yang banyak yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Yang tak habis-habis. Yang tak habis-habis. Maka semua ini menyumbang kepada orang yang tak pandai doa. Semua benda ni berlaku menyumbang kepada orang tak reti nak doa, minta kat Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ini menyebabkan anak-anak tidak sayang lagi kepada mak bapak dia dengan tidak mendoakan mak bapak dia. Habis malam ketiga, habislah tunggu pula hari ke berapa, 21 apa benda lah. Ataupun tunggu. Dah hari ke 100 minggu depan ni. Minggu depan nak kena buat tahlil 1 hari. Lupa lah pula baru 1 hari. Untuk hari yang ke 100 harinya. Dia baru teringat nak doa kat mak bapak dia. Hak tu pun dia teringat. Teringat nak sab doa. Panggil orang lain main doa mak ayah aku. Aku banyak kerja. Aku sibuk dan sebagainya. Panggil orang lain tolong doakan. Ini masyarakat kita pada hari ini yang kita apabila kita cakap orang kita tak fikir demikianlah. Orang kita apa dan sebagainya buat Wahabi ni apa benda dan sebagainya, sedangkan dia tak fikir apa dia pro dan cons daripada apa yang telah berjalan dalam masyarakat kita pada hari ini. Anna zalika qad yadkhulu al-'ajab fi nafsi alladhi tuliba minhu ad-du'a fa yazunnu annahu waliyyun wa annahu haqiqun bi an yujabu du'a'ahu fa yuhlika hina izin. Berikutnya,
Antara kesan buruk daripada perbuatan duk sab-sab doa ke orang lain ni, hanya bergantung doa kepada orang lain ni, akan menyebabkan ujub kepada diri orang yang diminta doa daripadanya. Ustaz lah, ustaz, imam masjid yang duk orang duk minta air, orang duk minta doa, orang duk minta majlis tahlil, fayazunnu annahu waliyun, maka akhirnya dia rasa dia bagus lah. Orang panggil aku doa, doa aku mesti mustajabnya. Doa aku panjang, orang suka doa aku sebab doa panjang-panjang. Imam-imam pula satu trend pula, dia takkanlah kita nak baca doa yang orang dah biasa baca dah. Apa lagi, buka buku lah, cari buku doa. Doa ni panjang. Doa ni tak pernah dibaca oleh imam-imam. Aku nak apel doa ni. Nampak lain sikit. Maka dia pun nak doa lah. Nampak lain sikit, nampak hebat. Itu yang jadi pada imam-imam lah. Maka imam duk rasa ujub diri, duk rasa bagus, duk rasa mungkin doanya itu mustajab, duk rasa dia tu wali lah. Wa annahu haqiqun bi ayyujabu da'ahu fa yuhliku hina izin, maka hancur habis semua. Semuanya hancur. Walihada la yanbaghi lil 'abdi an yada'a du'a. Oleh kerana itu tak sepatutnya seorang hamba meninggalkan doa kepada Allah. Atau an yata'ammada fihi 'ala ghairi, ataupun bergantung harap kepada doa pak lebay, doa orang lain dengan dengan alasan dia banyak doa, banyak dosa lah, dengan alasan macam-macam, wa annahu laysa ahlan li ayyujabu du'aahu, dengan alasan dia punya doa tu tak ada dengan alasan doanya itu tidak mustajab, doa ustaz lagi mustajab. Maka ini yang berlaku. Bala alaihi an yukthir min du'ai rabbih, bahkan hendaklah kita ni ataupun orang yang berdoa tu banyak doa kepada Allah Ta'ala dan berhusnuzan, sangka baik dengan Allah, penuh pengharapan Allah mendengar doanya, penuh pengharapan Allah mustajabkan doanya. Dalam masa yang sama kita takut dengan kekuasaan Allah, kita takut dengan kemurkaan Allah, kita takut doa kita tidak mustajab, maka kita lebih berharap, dan dalam masa yang sama kita ada khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memulakan majlis dengan membaca Al-Fatihah atau dengan menjemput seorang untuk membaca doa tidak asal. Yalah. Swasta kan. So ini tak sepatutnya berlaku Berikutnya, qillatul ihtimam bil ikhtiyar lisim munasib atau sifatil munasib, fatajidu ba'du at-ta'in aw kathiran minhum la yahtamu bihadzal amr. Yang ke-19 ni adalah kurang mengambil berat tentang pemilihan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang sesuai dengan doa yang kita minta. Maka sebahagian banyak di antara orang yang berdoa di kalangannya tidak mengambil berat tentang masalah ini. Fa min zalika qawlu ba'duhum Allahumma arhamni ya syadidul iqab. Mungkin dia pun tak pandai dalam bab ini, maka dia pun kata Allahumma arhamni, ya Allah kasihanilah aku, ya syadidul iqab, wahai Tuhan yang sangat berat pembalasannya. Tak sesuai. Dia minta supaya Allah rahmati dia dan kasih kat dia. Kemudian dia menggunakan nama Allah ataupun sifat yang tak sepatutnya. Ya syadidul iqab. Ya syadidul iqab. Ya Allah, kasihanilah aku, wahai Tuhan yang pembalas dendam. Tak betul lah. Ya Allah, kasihanilah aku, sesungguhnya Engkau adalah yang maha pengasih dan maha penyayang. Baru betul. Baru tepat penggunaan nama Allah tu. Allahumma alaika bil kuffar ya arhamar rahimin. Ya Allah, Engkau timpakanlah balasan dan azab kepada orang-orang kafir, wahai Tuhan yang maha rahmat, maha kasih. Tak betul. Au nahwi zalika, ataupun yang seumpama dengannya. So pilih nama Allah yang sesuai dengan doa yang kita nak minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bagaimana dengan mengambil petikan surah tertentu dalam Al-Quran untuk merawat penyakit jasmani seperti merawat mata yang kabur, merawat sakit dada dan lain-lain. Secara umumnya Al-Quran disebut syifaun wa rahmatun. Syifaun, Al-Quran itu syifa. Al-Quran adalah syifa, penawar. Wa rahmatun, dan rahmat bagi orang-orang yang bertakwa ni lah. So Al-Quran secara umumnya adalah syifa, penawar. Maka secara umumnya apa-apa ayat Al-Quran saja kita boleh menggunakan untuk rawatan. Apa-apa saja. Tapi yang jadi masalahnya adalah kadang-kadang orang yang buat perkara ini atau ustaz-ustaz yang mengajarkan perkara ini kadang-kadang mengambil ayat dan diletakkan pada tempat yang tak sepatutnya. Memanglah ayat Quran itu penawar, memanglah ayat Al-Quran itu adalah syifa. Tapi tak payahlah hang pergi ambil, oleh kerana ayat ini ada menyebut perkataan mata, maka dia untuk merawat mata. Siapa cakap? Siapa yang bagi tahu? Oleh kerana ayat ini menyebutkan tentang jantung, maka ayat ini adalah untuk rawatan sakit jantung. Ayat ini menyebutkan tentang ada satu ustaz, dengan hanya ada satu perkataan dalam ayat tersebut bukan bermakna ayat itu merawat sakit tu, merawat sakit ni. Tak ada satu keterangan daripada Al-Quran dan Sunnah ayat ini sakit jantung, ayat ini sakit buah pinggang, ayat ini sakit mata, ayat ini sakit mulut, ayat ini untuk ulcer, ayat ini untuk kanser dan sebagainya. Mana ada ayat Quran yang demikian? Ataupun kita itu memandai-mandai namanya. Itu memandai-mandai namanya. Oh, dia pun sakit lutut. Dia pun sakit lutut lah. Inna batas tu jabbarin, kan? Ada dulu satu ustaz dekat Perak tu. Pakai ambil je apa yang ada dalam Quran, kemudian dia pun bubuh. Ini tak betul. Ini adalah tidak betul dan tidak benar. Maka secara umum tidak ada ayat-ayat dalam Al-Quran yang khusus kepada penyakit-penyakit tertentu. Tak ada. Kerana sakit-sakit yang ini pun tidak disebut dalam hadis. Mana ada hadis sebut orang sakit buah pinggang, sakit secara spesifik sakit buah pinggang, sakit lutut, ini sakit kanser, ini sakit radang paru-paru, ini sakit mata rabun, ini pula ayat untuk rabun jauh, ini pula ayat untuk rabun dekat. No. Sebagai orang pula, ini ayat panas, ayat ni ayat sejuk. Ini semua mengarut dan ini semua adalah terlampau, melebih-lebih dalam bab ini. Ambil saja mana-mana ayat ataupun ayat Al-Fatihah umpamanya dan kita baca, kemudian kita rawat ataupun baca apa-apa saja. Hatta Nabi SAW dah ajar doa. Nabi SAW walaupun disebut dalam Quran syifaun wa rahmatun, syifa, penawar dan sebagainya, sahabat datang kepada Rasulullah SAW mengadu sakit kat tangan dia. Nabi SAW pun ajar pegang kat tempat bahagian yang sakit tu. Nabi suruh baca bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Nabi ajar sahabat doa itu kalau ada sakit mana-mana bahagian. Mana-mana bahagian, pegang baca bismillah 3 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Baca, adalah hadis Nabi SAW. Nabi tak ajar pun, baca sakit tangan, bacalah yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu, kata puak-puak Yahudi. Bal yadahu mabsutatan, bahkan tangan Allah itu mabsut, pemurah yunfiqu kaifa yasha. Gunalah ayat ini untuk sakit tangan. No, tak ada seumpama demikian. Sebagai orang pula, dia tenang ataupun tilik, pejam mata, pusing tangan, kemudian dia pun buka mana-mana page, kemudian tangan dia bubuh lah kat mana-mana ayat. Buka mata, bacalah ayat ini 3 kali, bacalah ayat ini 8 kali.
Pejam mata lagi, pusing tangan, buka, pek. Kena pula pada ayat sekian-sekian, dalam surah sekian-sekian. Tak ada, ini merepek. Tak adanya tukang tilik dalam agama kita ni. Ini rupa-rupa apa? Dah jadi macam mesin scan. Ini dah jadi macam mesin scan. Ustaz sekarang semua jadi mesin, apa dipanggil tu? MRI. Tak payah pergi hospital masuk MRI, ustaz tu boleh scan. Ada jantung ke, ada kanser ke, ada berapa ekor jin pun boleh. Boleh tahu berapa ekor jin. Pejam mata, pusing tangan, kepek. Kau ni ada 5 ekor jin. Ada 5 ekor jin, tapi 2 ekor ada kat bini kau. 2 ekor ada kat lelaki kau. Apa benda lu ustaz? Ini kerja ustaz ke? Kerja ustaz ni nak tenang berapa ekor jin ke? Kerja ustaz ni nak tenang berapa ketui jin ke dalam badan mamat ni? Dalam badan mamat ni. Elok kawan ni tak ada masalah. Lepas dah jumpa ustaz ni. Elok kawan ni tak ada masalah. Lepas jumpa je ustaz ni kata ada 5 ekor jin dalam badan. Dia mulalah start daripada itu. Kawan yang tak ada masalah ni bermasalah. Macam-macam. Mulalah, aku ada 5 ekor jin. Aku ada 5 ekor jin. Betul balik rumah. Tiba-tiba, pum, blackout. Terpadam lampu kat rumah. Tiba-tiba bunyi, pang. Bunyi pinggan jatuh. Dah takut aku ada jin. Ada jin. Memanglah dia nampak jin. Maka, dia pun masuk rumah je nampak jin. Dia masuk rumah je nampak hantu. Dia masuk rumah je nampak ni. Nampak 5 ekor. Nampak 2 ekor. Ini semua problem. Ini semua disebabkan ustaz-ustaz ni lah. Ustaz yang jadi mesin MRI ni. Ustaz yang jadi boleh scan-scan. Ini semua merapu. Kerja ustaz tangkap jin ke? Kerja ustaz bukan tangkap jin. Nabi SAW pun tak tangkap jin. Nabi SAW kata, kalaulah tidak mendahului aku akhi Sulaiman, kalaulah tidak mendahului aku Nabi Sulaiman, akhi Sulaiman, saudaraku Sulaiman, iaitu kelebihan Nabi Allah Sulaiman memerintahkan ifrit, jin dan sebagainya. Nabi tak boleh? Boleh aja. Tapi Nabi kata apa? Kalaulah tidak mendahuluiku dalam kelebihan ini oleh akhi Sulaiman, akan kuikat setan-setan semua dekat tiang Masjid Nabawi supaya budak-budak boleh bermain-main dengannya. Tengok. Nabi SAW pun tak tangkap jin masuk botol. Nabi SAW pun tak ikat jin. Kalau boleh diikat dah jin tu kat tiang Masjid Nabawi. Tapi taklah Nabi tak buat demikian. Tiba-tiba ustaz zaman sekarang boleh tangkap jin masuk dalam botol. Ustaz zaman sekarang boleh tangkap jin masuk macam-macam lah. Kata sebagai orang, lu fikirlah sendiri kan. So ini semua memang problem sekali. Dari segi hukum dan dosanya, adakah menyamai seperti mana yang Nabi sabdakan dalam hadis sahih, iaitu boleh jatuh kufur apa yang si perawat dakwakan. Kalau lah ustaz tu dah jadi macam dukun dan tukang tilik, man atakahinan aw arrafan fasa'alahu fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapa datang berjumpa dengan tukang tilik, siapa datang berjumpa dengan kahinan, bomo atau arrafan, tukang tilik, fasa'alahu, bertanya, fasaddaqahu, dan membenarkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ustaz yang seumpama, ya, tukang tilik lah. Apa yang bezanya dia dengan penilik? Apa bezanya dia dengan tukang tilik yang lain? So ini dalam bab ni akhirnya pergi ke ustaz lah. Masuk dalam bab kesalahan ni jugalah. Ayata'ammad al-'abdu ala ghairihi fi du'a. Bergantunglah kat ustaz. Maka sikit-sikit ustaz lah, sikit-sikit ustaz jampi, sebab dia kena jin. Jin dan jin sakit itu, jin sakit ni, jin sakit tu, jin sakit ni, jin. Maka ustaz lah yang dijumpanya. Maka bila dia jumpa ustaz, takkan ustaz nak kata tak ada. Kalau ustaz tu kata tak ada, macam tak lah kan.
Tak terror lah. Maka ustaz kena kata, ada gangguan. Sebenarnya tak ada gangguan pun. Macam kita sebut tadi lah. Berapa ramai patient yang dekat hospital ada masalah ni. Banyak patient yang dekat hospital ada masalah ni. Oleh kerana dah masyarakat kita dah terjebak dengan benda ni lama dah. Dan oleh kerana ustaz yang buat kerja ni pun banyak. Dan ustaz yang buat kerja duk menelek ni juga ramai. Maka menyebabkan kadang-kadang patient yang kita jumpa dekat hospital itu pun begitu keadaannya. Ustaz boleh tak ustaz tengok kan anak saya ni ada jin ke tak ada jin ustaz. Ustaz, bapa saya ni dah nazak dah dekat hospital ustaz. Dah nazak dah makan bulan. Dah naik sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ustaz boleh tolong tak pergi tengok-tengokkan lah. Manalah tahu kod-kod manalah tahu kod-kod ada penunggu. Manalah tahu kod-kod ada saka. Kan banyak kat hospital berlaku demikian. Sehingga sebagian mereka nak minta bawa balik lah. Sebab kalau kat hospital tak boleh buka bumbung, maka dia pun minta balik. Okey lah minta balik untuk buka bumbung. Dia pun buka bumbung atap rumah dia supaya boleh keluar. Tak payah buka bumbung. Pergi campak je keluar tu. Bawa je keluar tu ke tengah tu. Tak payah buka-buka bumbung. Itu tak nak pula dibuat. Yang tak payah buka-buka dia tak nak buat. Tolak je lah dia ke tengah padang yang tak ada bumbung. Tapi kenapa nak masuk rumah nak kena buka bumbung baru boleh jin tu keluar? Jin tu tak payah bumbung. Dia boleh keluar je. Mana-mana bila masa dia nak keluar. Dan bagaimana cara dia nak keluar pun boleh. Tapi ini semua disebabkan ni ustaz-ustaz ni. Disebabkan pemahaman masyarakat kita dengan alam ini begitu teruk sekali. So, ada sebagian patient yang jumpa kita, kemudian minta ustaz tolong buatkan air jampi. Saya tak jampi pun. Setelah tak jampi, walaupun dia tak tengok kita. So, saya pun bagilah air tu. Saya kata, puan, air ni saya dah bacalah sikit. Nanti minumlah. Dan sebelum minum tu, saya suruh dia doa lah. Minum tu, doa lah ke Allah supaya Allah Ta'ala sembuhkan. Besok harinya saya datang kepada patient tersebut. Kemudian saya bertanya kepada patient tu, macam mana rasanya makcik? Maka makcik tu pun kata, setelah lepas ustaz bacalah doa dekat air tu, makcik rasa tenang sangat. Air tak baca apa-apa pun, saya tak baca apa-apa pun. Saja kebetulan pula makcik tu tak tengok. Dia bergetar pakai selimut. Kemudian oleh kerana dia tak tengok tu, saya pun ambil kesempatan lah. Saya tak baca apa pun, saya diam Ustaz. Kemudian saya letak air tu dekat tepi. Kemudian saya kata, makcik, ni air ni lah, nanti minum, doa ke Allah supaya Allah Ta'ala sembuhkan dan sebagainya. Esok pagi bila kita datang jumpa dia pada keesokan harinya, kita tanya lah, apa rasanya makcik? Maka makcik tu memang begitu dijawab. Setelah ustaz datang, ustaz dah baca doa ke air tu, makcik rasa tenang, rasa okey sikit dah. Nampak tak? So kita ni, masyarakat kita ditipu oleh ustaz je. Ustaz jika di kalangan keluarga, Ipah buat majlis baca Yasin Ta'ali dibaca dengan depan botol-botol air mineral untuk diberi pada hadirin. Manakah lebih baik untuk hadir lewat supaya tidak terlibat atau sama-sama ikut majlis tersebut demi silaturahim dan ukhuwah? Aku nak jawab macam mana ni? Kalau boleh tak datang lah. Hari lain kita boleh datang. Hari tu kita tak boleh datang. Datang pada keesokan harinya dan sebagainya untuk kita bertemu dengan keluarga. Kerana majlis demikian adalah majlis ni ialah biasa orang buat demikian sebab ni lah supaya sama-sama merasakan kematian tu lah kan. Maksudnya kesedihan. So pada malam hari tu kita tak payah datang pun tak apa, tak payah datang. Datang pada keesokan harinya, berjumpa dengan keluarganya dan ucapkan takziah dan doa. Saya rasa tak ada masalah pun. Saya rasa sebenarnya tak ada masalah dan boleh saja untuk tak payah datang dan datang pada keesokan harinya dan sebagainya. Kalau ada masalah sangat dengan family dan sebagainya, teruk sangat tu, kita ni anak bawa mak ayah kita dan sebagainya, datang sajalah tapi tak payah baca. Macam punya ramai yang duduk dekat luar tu, duduk dekat luar pun okey je kan. So benda tu kalau ada kemampuan untuk bercakap,
Kalau ada kemampuan untuk bagi tazkirah ke apa benda peringatan ke, dan gunakan waktu itu untuk bercakap lah. So kadang-kadang kalau panggil saya majlis Yasin tahlil ni, saya datang. Kemudian saya bagi ceramah lah. Baiklah, akhirnya jadi sesi soal jawab. So tak payahlah kita baca Yasin dan sebagainya. Akhirnya kita doa lah. Doa boleh tak? Boleh. Setelah kita bercakap dan sebagainya, maka kita doa. Dan doa ni bagaimana? Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuninya, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmatinya, mudah-mudahan Allah Ta'ala sekian-sekian. Kita doa. Amin. Habis. Selesailah majlis tersebut. Kalau mampu buat demikian, bagus. Maka buatlah demikian. Fattaqullaha mastata'tum. Buat kadar kemampuan. Sekali lagi, al-ya'su atau qillatul yaqin min ijabat doa. Yang berikutnya kesalahan adalah kurang yakin ya. Berikutnya adalah kurang yakin dengan mustajabnya doa. Ini juga kesalahan. Sesiapa yang berdoa kepada Allah dalam masa yang sama dalam hatinya dia rasa doanya tak mustajab, dia rasa Allah Ta'ala tak akan bagi doanya itu, maka itu kesalahan. Maka itu adalah mainan syaitan. Maka hendaklah senantiasa ada dalam jiwa kita bila kita mohonkan Allah, hadirkan ayat Allah, ud'uni astajib lakum. Mohon, mintalah kepadaku, akan ku perkenankan. Allah akan perkenankan. Mesti yakin. Dan mesti ada sangka baik dengan Allah Ta'ala. Ana inda zanni abdi bi. Kalau kita rasa sangka buruk dengan Allah dan Allah tidak bagi, ya, Allah tak bagi. Sebab berdasarkan sangkaan buruk kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita yakin dan kita mengharap supaya Allah memakbulkan permintaan kita, Allah akan mengikut apa sangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita doa dengan penuh pengharapan dan yakin Allah Ta'ala akan mendengar doa kita, kerana Allah telah berjanji dalam Al-Quran, Ad'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, akan kuperkenankan. Iblis laknatullah. Iblis yang jauh dari rahmat Allah Ta'ala ini pun minta kepada Allah, wahai Tuhan, Engkau telah menghukumkan aku ini sesat. Maka aku nak minta satu benda je dengan kau, wahai Allah, wahai Tuhan. Diminta ke Allah. Apa maksudnya? Allah Ta'ala berkuasa, syaitan tak berkuasa. Dia pun minta ke Allah, ya Allah, Engkau berilah aku ini peluang untuk hidup sampai hari akhir, untuk aku menyesatkan anak Adam. Allah mustajabkan permintaan iblis laknatullah itu. Laknat Allah ni maksudnya jauh dari rahmat Allah. Allah mustajabkan permintaan iblis. Apatah lagi kita kalau mohonkan Allah, dalam masa kita berimankan Allah, kita yakin Allah terima doa kita, adakah Allah akan mensia-siakan doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi itu benda yang patut kita fikir. Kalaulah iblis itu Allah Ta'ala mustajabkan doanya, maka apatah lagi kita ini yang memang beriman dengan Allah dan kita takut Allah Azza wa Jalla. Kita yakin bahawasanya kita ini lemah dan Allah Maha Penerima, Allah akan mustajabkan doa kita. Adakah Allah tidak akan mustajabkan doa kita? Kemudian antara kesalahannya begitu detail dalam bab doa. Bukan tak boleh, tapi begitu detail. Iaitu seumpama di doa, ya Allah ampunilah dosa aku, dosa mak bapak aku, dosa pakcik A, pakcik B, pakcik C, pakcik D, pakcik D, kemudian nenek A, nenek B, nenek C, nenek D. Kemudian ya Allah, Kau ampunilah juga cucu yang 5 orang tu. Yang pertama Sofia, yang kelima yang kedua Ali, yang keempat, yang ketiga Abu. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau juga ampunilah dosa mak tiri aku yang ada 5 orang. Nama dia sekian, nama dia sekian, nama dia sekian, nama dia... Ya Allah, berikutnya ya Allah, Kau bagilah aku kereta. Ya Allah, aku nak kereta Alphard yang besar tu, color purple. Ya Allah, Kau berilah aku kereta sekian. Aku nak juga motor 5 biji. Itu tak payahlah, itu merepek. Maka ini yufassilu da'i tafslin la luzuma laha, la luzuma lahu. Begitu terperinci yang tak diperlukan. So itu juga kesalahan lah. So jangan doa demikian.
Jangan doa, berikutnya, jangan doa dengan nama-nama Allah yang tidak ada dalam Al-Quran yang sunnah. Jangan doa, ini kesalahan berikutnya. Jangan doa dengan nama-nama Allah yang tidak warid daripada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seumpama dia doa ke Allah, ya Sultan, ya Ghufran, wahai Tuhan yang As-Sultan. Mana ada nama Allah Sultan dalam Quran? Ya Ghufran, mana ada nama Allah Al-Ghufran dalam Al-Quran? Ya Burhan, wahai Tuhan yang Burhan. Tak ada nama Allah dalam Quran demikian. Wahai Tuhan yang Qidam, Baqa, Mukhalafatuhu lil Hawadith. Ada tak orang doa demikian? Ada tak orang doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah yang wujud Qidam, Baqa, Mukhalafatuhu lil Hawadith, Qiyamuhu bi nafsihi. Tak payah, tak ada. Sebab, kenapa orang tak doa demikian? Sebab memang nama-nama itu tidak disebut dalam Quran. Qidam, Baqa. Memang disebut Allah Ta'ala sekian-sekian, tapi tidak ada nama Allah Qidam, tidak ada nama Allah Baqa, tidak ada nama Allah sekian-sekian. Maka jangan berdoa dengan nama yang tidak warid daripada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara kesalahan yang lain yang dan Abid ni, antara kesalahan yang lain adalah orang yang berdoa dengan dia menyatakan, ya Allah ampunilah dosaku jika engkau mau. Ya Allah engkau berilah aku sekian-sekian kalau engkau mau. Ya Allah engkau berilah aku sekian-sekian, tapi kalau engkau tak bagi, aku nak buat macam mana? Ini semua kesalahan dalam bab doa. Betul-betul minta ke Allah Ta'ala. Jangan kata, wahai Tuhan berilah aku kalau engkau nak bagi. Itu namanya sombong, dan itu namanya juga takabur dan tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak boleh didetailkan doa, bagaimana hendak memahami doa seorang sahabat Nabi yang putus tali selipir itu? Adakah itu satu bentuk sahabat Nabi yang doa adalah hadis tersebut, hatta syis'i na'lih, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walau tali kasut putus. Itu bukan perincian. Itu okey, dari satu sudut hadis tersebut, dari sudut sahih dan dhaif, ada sebahagian para ulama mendhaifkan hadis tersebut. Tapi dari sudut maknanya sahih. Kita minta, ya Allah Tuhanku, aku taliku kasut hilang. Tali kasut putus, ya Allah berilah aku kasut. Okey. Yang masuk perincian yang tak diperlukan. Ya Allah ya Tuhanku, bagilah aku kasut kala hitam hash papis, dan talinya itu ada 5 lubang, kemudian ada lidah yang terkeluar sikit. Itu maksud perincian yang tak perlu. Ya Allah ya Tuhanku, engkau berilah aku ya Allah berilah aku ya Allah, aku tak ada duit, ya Allah kau berilah aku duit. Cukuplah. Kita tak ada duit, minta ke Allah, ya Allah aku hari ni aku memang tak ada duit, ya Allah berilah aku duit, atau berilah aku rezeki pada ini. Ya, mintalah. Tapi janganlah, ya Allah Tuhanku, aku nak beli kasut itu berharga RM50, 20 sen. Ya, tapi kalau kau berilah aku sedikit lebih, RM52, supaya ada lebih sikit boleh beli cikelat. Itu tak perlulah perincian yang tak diperlukan. Boleh doa, ya Allah Tuhan ampunilah dosa kedua ibu bapaku, dosa adik-adikku dan sebagainya. Cukuplah. Janganlah, dah faham dah apa yang kita nak sebenarnya. Ya Allah Tuhan ampunilah dosa kedua mak bapakku dan kedua tok nenek moyangku dan juga seterusnya keturunan aku. Dah cukuplah. Tak payahlah, ya Allah Tuhan aku, kau ampunilah dosa mak bapak aku, kemudian tok aku, kemudian tok wan aku, kemudian moyang aku namanya sekian, kemudian atas lagi moyang tu, kemudian atas lagi berikutnya, kemudian ya Allah kau rahmatilah cucuku yang pertama tu namanya Khairul, sekian. Berikutnya ada cucu cicit tu, berilah cicit ni juga begitu. Tak payahlah. Kerana itu tak perincian yang tak diperlukan. Perincian yang tak diperlukan. Tapi macam dalam kes yang tadi tu, dia minta Allah Ta'ala sebab mengadu ke Allah kerana tali kasutnya putus. Cukuplah. Tak payahlah, wahai Tuhan, tali kasutku putus, dan putusnya pula putus 2. Dan putus 2 tu pula sangat menghiburkan. Tak payahlah. Kerana perincian itu tidak diperlukan dan tak sepatutnya. Tak payah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu dah apa maksud kita, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala faham dah apa yang kita nak sebenarnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala
memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis kita tajuk akhta'un taqa'u fih, iaitu kesalahan-kesalahan orang yang melakukan doa. Itu secara umumnya yang utamalah, walaupun adanya perincian-perincian, semuanya masuk dalam tajuk-tajuk yang telah kita nyatakan. InsyaAllah yang ke depan kita akan masuk dalam bab asbabu ijabati doa, sebab-sebab doa mustajab. Berikutnya adalah tajuk sebab-sebab doa mustajab. InsyaAllah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.